Alright, kita bersama dengan wartawan Nadi Arena yang bertugas di sana. Como está, Kira Hassan Mornado? Dah makan ke? Bueno, gracias Dayang. ¿Cómo estás Dayang? Oh, kabar Dah baik. makan dah? Okey. Kira, kita tempoh hasil ali. Hasil frio? Sejuk ke sana? Bang, buruklah orang Pilah cakap. Pilah kan sama macam Welva. Kan semalam cakap. Okey, Kira. Kita ada banyak benda nak bincang ni. Estalis tu, dah ready? Ready. Okey, baik. Ni, tadi baru sekejap tadi, Goh Sun Huat dan juga Siwon Lai tewas kepada pasangan daripada Thailand. Kalau kita tengok kan, game tu especially di set yang kedua lah. Seolah macam nampak sangat sukar. Bila lepas terikat dua sama, lepas tu terus ketinggalan. Tak dapat nak menyamakan kedudukan pun sehingga tewas. Mudah di set yang kedua. Jadi, dapat dikongsikan tadi, Sun Huat dan juga Siwon mungkin boleh Syira kongsikan pula kepada Syira pula. Kira kongsikan kepada kami semua. Okey, Akbar, saya sempat bertanyakan kepada Siwon dan juga Sun Huat sebentar tadi dan mengenai aksi perlawanan mereka menentang Thailand itu. Kalau kita tengok Thailand, pasangan daripada Thailand itu adalah pemain pilihan ya. Jadi Siwon dan juga Sun Huat akui kekalahan ini dengan mereka tidak dapat untuk melakukan serangan kepada pasangan Thailand itu, dan mereka juga akui mereka pasangan daripada Thailand itu memang sangat bagus untuk mereka tewaskan, dan sebenarnya ini merupakan kali pertama Sun Huat dan juga Siwon mara ke saingan suku akhir, dan ini memang merupakan target mereka di kejohanan dunia kali ini, Akbar. Kira, kami di Astro Arena ni difahamkan bahawa Aaron dan Woyik selepas kalah kepada gandingan daripada China, mereka agak terkesan sampai tidak mahu memberi temu bual kepada Kira lepas tu. Betul ke Kira? Betul tu Dayang, kekalahan Aaron dan Woyik semalam memang sangat memberi kesan kepada mereka. Saya sendiri menyaksikan reaksi wajah di muka mereka yang memang sangat kecewa dan hampa selepas mereka keluar daripada gelanggang, dan tapi mereka cakap dengan baiklah. Dia cakap nanti kita interview. Saya faham mereka memerlukan masa selepas tewas kepada pasangan yang mereka tidak jangka. Dan apa yang saya difahamkan, saya mendapat berita daripada salah seorang wakil BWF di sini. Mereka pergi cari Aaron dan Woyik untuk masuk ke mid zone, tetapi tentu mereka tengah menangis bersama coach Flandy Dayang. Dan tapi saya sempat juga tadi bertemu dengan Aaron. Menurut Aaron, mereka sebenarnya memang tak expect gameplay yang dipamerkan oleh pihak lawan gandingan daripada China itu, selepas mereka berasa selesa ketika menang di set pertama, dan akhirnya mereka terpaksa terima kekalahan di set penentuan kerana pihak lawan memberi tekanan yang sangat tinggi sehingga mereka terlalu gemuruh. Kalau kita tengok dalam set penentuan semalam, memang tight, saling mengejar mata. Dan selain daripada itu, Aaron akui dan Woyik menghadapi masalah prestasi yang kurang konsisten sejak daripada mereka menang pingat gangsa di Olimpik Tokyo lalu. Itu menjadi keutamaan mereka untuk improve untuk season depan, Dayang. Okey, baik. Itu kesan yang ada macam-macam pendapat lah. Bila dah menang pingat di Olimpik, semua pemain-pemain nak tewaskan pasangan negara itu. Baik, kita nak beralih Kira tentang satu lagi pasangan, Zafir dan juga Izzuddin, di mana mereka sebelum ni menang mengejut ke atas pasangan daripada Taiwan, Terbukit Indonesia. So apa sebenarnya yang terjadi kepada pasangan ini tewas kali ini? Okey, Akbar. Tapi kalau kita tengok perlawanan semalam, memang saya nak puji fighting spirit yang dipamerkan oleh Izzuddin dan juga Zafir, walaupun mereka kalah di tangan pemenang pingat emas Olimpik Tokyo 2020 lalu. Dan biarpun tewas, tapi mereka masih lagi berjaya menjadikan perlawanan itu 50-50 dan memberikan cabaran sengit kepada pihak lawan. Dan bagaimanapun Zafir dan Izzuddin akui pengalaman wakil Thailand itu membezakan mereka menjadi
jurang perbezaan antara mereka di atas gelanggang, di mana wakil Taiwan itu lebih baik kontrol perlawanan di set penentuan semalam. Dan selain daripada itu, Izzuddin akui mereka sebenarnya terlalu gopoh untuk mematikan bola ataupun mahu mencari mata untuk melayakkan diri ke saingan suku akhir, dan itu menjadi faktor utama kekalahan mereka semalam. Tapi saya fikir perlawanan semalam akan menjadi pengajaran ataupun menambah pengalaman kepada Zafir dan juga Izzuddin untuk menjadikan mereka sebagai beregu lelaki lebih baik pada masa akan datang. Kebah. Alright, okey. Kira kita nak tengok sekejap perlawanan Otai pula, okey? Sebab ada nasib berbeza untuk Tan Wee Kiong dan Go Bisham yang mara buat kali pertama dalam kejayaan mereka ke pusingan suku akhir kejohanan ini. Otai berbeza berdepan dua dari Jerman, Bjorn Geis dan Jan Colin Volker. Set pertama dimenang mudah 21-14. Tapi momentum pasangan negara gagal dikekalkan di set kedua apabila mereka kecundang 14-21. Namun semangat jitu serta pengalaman beregu negara memastikan Vision dan Wee Kiong tampil selaku juara di set penentu 21-17 untuk mara ke suku akhir buat kali pertama sejak penampilan pertama mereka pada tahun 2017 di Glasgow. Start second set kita ada slow down sikit dah, rhythm slow down. Lepas tu itu Jerman pun dapat dia punya feeling, rhythm pun dapat, so agak ada susah sikit. Dekat third set, korang you guys pijam-pijam mata kan, memang tight sikit lah. Maybe apa yang membuatkan you guys boleh menang dekat set ketiga? Dekat third set kita pun ada sikit nervous lah, nervous sebab point to point kan. So saya dan Wee Kiong dah ada bincang, so kita keep the strategy lah. Lepas tu main lebih solid lah. Mungkin dekat third set tu you guys nervous, and apa yang you guys nampak dia punya kelemahan lah untuk nak you guys curi mata? Sebab dia orang punya soft touch bagus. Dekat third set pun dia orang main sama jugalah, soft touch banyak, so kita lebih fokus itu, so kita dapat point lebih banyak. Ini second match dekat World Champ. Maybe apa yang membezakan you guys punya performance lah daripada last match? Kita cuma try to enjoy the match lah. Tapi hari ni second set ada masalah sikit dalam game plan kita. So tetap sama lah, tetap sama. The next game kita tak kira lawan siapa, kita enjoy the game, then harap boleh normal perform and dapat result yang bagus lah. Okay, you guys dah masuk quarter final so mungkin any improvement yang perlu dilakukan dekat quarter nanti? Cuma kita kena mau confidence dengan consistent sikit lah. Strong point kita orang memang ada, so kita perlu lebih solid lah, lebih solid, jangan buang banyak point, tentulah mistake lah. Last time you guys ada cakap yang nak cari tournament feeling antara sama-sama kan, sebab dah lama tak main sama-sama, so dah dapat? Okay lah, getting better. Hari ni struggle sikit pun dapat comeback kan, so makna satu signal yang bagus untuk kita lah. Kalau next game susah kan, kalau facing problem kita dapat overcome lah, itu penting juga lah. Satu lesson lah for next game. Thank you. Okey, kita masih lagi bersama dengan Shakira. Okey, Kira, before this mungkin harapan banyak kita letakkan ke atas gandingan Aaron Wuyik. So now tumpuan kepada Otai Vision Wee Kiong pula. Persoalannya sekarang, Kira, adalah mereka mampu ataupun tidak untuk terus galas tugasan di suku akhir nanti. Adakah mereka mampu untuk tampilkan yang terbaik? Okey, Dayang, macam apa yang Vision dan Wee Kiong katakan tadi, mereka mempunyai masalah daripada konsistensi dan juga mereka perlu meningkatkan tahap keyakinan dalam saingan suku akhir ini. Dan saya fikir kalau mereka mampu menangani masalah tersebut, mereka sepatutnya boleh mengatasi perlawanan menentang pasangan daripada China itu. Dan saya fikir pemenang pingat perak Olimpik Rio 2016 itu yang akan menerima cabaran daripada wakil China yang menewaskan Aaron dan juga Wuyik semalam. Kalau berdasarkan rekod pertemuan, kelebihan memang kita tengok berpihak kepada wakil negara yang pernah menang ke atas mereka pada tahun 2018 lalu, dan Vision serta Wee Kiong berada di ranking yang lebih baik kalau kita lihat. Dan saya fikir Vision dan Wee Kiong perlu lebih berhati-hati dalam menerima cabaran daripada
daripada pasangan daripada China ini kerana mereka baru sahaja melakukan upset semalam menewaskan Aaron Chia dan juga So Woo-yik pemenang pingat gangsa Sukan Olimpik Tokyo 2020. Saya fikir ini akan menjadi motivasi ataupun meningkatkan semangat mereka dan menjadikan keyakinan mereka lebih tinggi. Itu adalah pros kepada wakil China itu tapi saya rasa semangat mereka tinggi since merupakan kejohanan terakhir Visham dan Wee Kiong. Semangat mereka pasti tinggi since ini merupakan kejohanan terakhir mereka bergandingan untuk mereka menamatkan karier mereka bersama sebagai pemenang World Championship kerana sebelum ini mereka sudah pun menjadi pemenang pingat perak Sukan Olimpik Rio 2016. Okey, baik Kira. Sebelum kita teruskan analisis, kita nak recap semula perlawanan yang ditunggu-tunggu semalam. Liu Zijia masih bernyawa di kejohanan dunia selepas satu lagi pertarungan yang diheret sehingga ke 3 set. Kali terakhir, perseorangan nombor 1 negara itu bertemu khas Christian Solberg Vittingus. Zijia berjaya atasinya dalam straight set di kejohanan seluruh England tahun ini. Tapi pertemuan di Huelva sedikit berbeza. Meskipun Zijia mendominasi set pertama dari mula hingga ke penghujung, sebelum mengutip mata pertama 21-15, set kedua menyaksikan persaingan lebih sengit dan tidak memihak kepada Zijia. Selepas terikat 7 sama, Vittingus berjaya ke depan untuk terus mengambil set itu 21-15. Set penentu kembali didominasi Zijia yang mendahului 11-6 walaupun mendapat tentangan sengit dari lawannya. Nasib baik Vittingus gagal bangkit dan setelah di depan 27, Zijia melabuh tirai ke atas perjalanan Vittingus di Huelva 21-10. Mungkin saya rasa sama juga, memang tough game tadi dan memang condition saya pun masih belum yang paling baik lah dan boleh cakap, dan so saya pun try to main apa yang saya ada dan pun happy lah sebab masih boleh menang lagi walaupun 3 set ke apa, tapi masih happy lah boleh menang. Ya. Sekejap, kita tengok dalam setiap perlawanan you, first set you memang okey, and then sebenarnya apa yang you rasa time second set tu? Mungkin macam saya cakap, from mentally saya rasa dengan fokus tu memang susah nak control lah bagi saya sendiri. So ya, memang itu problem yang paling besar. Ya. Masa set ketiga tadi you tinggalkan dia 10 point, maybe dalam you cakap you susah fokus, mental tak okey, apa yang membuatkan you positif? Mungkin try yang main apa yang saya ada, dan mungkin back to basic semua, make it simple lah, so pun tak ada fikir banyak, dan dengan cara macam tu mungkin lebih baik lah. Ya. Saya rasa problem yang paling besar memang macam saya cakap, mentally dengan fokus lah lebih banyak, dan secara taktik dengan skill memang saya rasa memang pun tak as fit as macam September sana, sebab pun kita pun dah berapa bulan tak ada training semua, so ya, memang macam tu lah. So after this you akan lawan dengan Anders Edison, yang tinggi juga, maybe how do you see your opinion lah? Saya pun tak fikir banyak lah dengan condition macam ni, so memang esok just try my best, enjoy the game lah. Ya. Bagi saya rasa sekarang opener yang paling besar adalah diri sendiri lah bagi saya. Ya. Thank you. Alright Kira, you tak boleh bayangkan bagaimana excited Akbar Sahari nak tanya soalan kepada Kira sebenarnya. Tapi saya nak mulakan terlebih dahulu dengan persoalan ini. Ada tak Zijia share dengan Kira preparation ataupun persiapan dia? Yang tu kita nak tahu. Okey Dayang, persiapan preparation memang as usual apa yang Zijia katakan, tetapi memang kalau saya lihat secara peribadi, dah berapa hari saya di sini, dah interview dia, memang dia dalam keadaan yang keletihan mental yang tersangat letih. Sebab tu itu dia pernah katakan kepada saya, dia pun tak tahu yang dia boleh tahan sampai bila, tapi dia akan cuba melakukan yang terbaik. So memang fizikal, mental dia dalam keletihan selepas mengharungi 8 kejohanan berturut-turut, dan saya mengharapkan dia dapat meningkatkan semangatnya untuk menghadapi cabaran dalam saingan suku akhir hari ini.
Okey, baik Kira. Ni last question dah. Dah lama sangat berdiri kat sukan. Kesian. Okey, baik. Secara ringkas, dua lagi wakil negara ucap selamat tinggal. Goodbye. Semalam Kira, Ho Pangron, Chia Yisi, Lai Peijing dan juga Tan Kian Meng. Ada tak diorang share reaksi diorang selepas kekalahan itu kepada Kira? Oh, ada Akbar. Macam Ho Pangron dan Yisi memang akur dengan kekalahan apabila Pangron mengatakan bahawa pengalaman menjadi jurang perbezaan antara mereka, kelebihan berpihak kepada pihak lawan kerana kalau kita tengok mereka lebih mampu control the game ketika crucial time. Dan itu diakui sendirilah oleh Pangron dan Yisi yang tewas kepada wakil Jerman yang berada di kedudukan ke-15 dunia. Dan Kian Meng dan Peijing anggap mereka telah melakukan aksi yang terbaik pada musim ini. Kita tahu sebelum ini ketika kita dilanda COVID-19 memang itu efek kepada pemain profesional yang agak lama tidak berlatih di gelanggang. Tapi mereka berpuas hati dengan prestasi mereka di kejohanan dunia ini. Cuma apa yang perlu diperbaiki bagi mereka adalah kesilapan-kesilapan mudah yang mereka lakukan. Mereka banyak melakukan kesilapan mudah berbanding pihak lawan semalam, Akbar. Okey, alright. Itu soalan terakhir ya, Akbar? Ya, Last question. Tapi saya ada last question. Last kali. Yang ni paling penting Kira. Kira kata tak jumpa Denver lagi tapi dah jumpa Profesor. Siapa Profesor tu Kira? Apa cerita ni? Nanti I bagi gambar dekat Dayang, okey? Okey, nanti DM I ya. Okey, thank you Kira. Terima kasih. Akbar tak faham. Gracias, muchacho. Gracias.